Okey, Anda bersama saya Pak Yus di Radio Perlis FM. Hello guys, anda nak dengar macam-mana mereka yang terlibat dalam bidang masing-masing fungsikan kisah kejayaan mereka? Anda boleh dengarkan di 102.9 MHz dan di Lexus Perlis FM. Setiap Sabtu 10.15 Guys, share guys, guys. Share. Dengar je lah. Suara dengar. Jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hashtag bukan borak kosong malam ni. Saya bersama dengan tetamu istimewa kita bawakan selepas satu bulan berehat dalam bulan Ramadan ni. Kita kembali dalam Hello guys malam ni. Jadi alhamdulillah abang semua. Jadi topik kita ini tentang musuh nombor satu negara. Kan kita selalu cerita pasal penyalahgunaan dana dan sebagainya, dan hari ini saya rasa orang yang tepat untuk saya bawakan kepada anda melalui talian di Perlis FM ni. Kita bersama dengan Pak Yus. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, terima kasih Tuan. Apa khabar Pak Yus? Sihat Pak Yus? Khabar baik, sihat. Ya Tuan, apa khabar Tuan? Baik, macam ni lah Pak Yus. Alhamdulillah. Okey, Pak Yus, malam ni kan kita nak cerita pasal penyalahgunaan dana kan, pasal Pak Yus sendiri lah. Jadi Pak Yus merupakan pengasas, saya kata pengasas Pak Yus Ya, saya pengasas. Pengasas DRT Melayu. DRT Melayu. Ya. Do Right Things ataupun Drug Rehabilitation Therapy. Betul. Okey, jadi ini berkaitan dengan cara-cara nak merawat penanggilan dan sebagainya. Tapi kita mulakan dulu, siapakah diri Pak Yus ni Pak Yus? Okey, sebuah sikit Okey, baik. Nama saya Muhammad Yusni bin Yusof. Baik, saya dilahirkan di Sungai Tiang, Kedah dan dibesarkan di Langgak, Kedah. Okey, di Langgak, Kedah. Baik. Saya ex-servis dan TUDM. Habis ex-servis tu, servis TUDM tu, lepas tu saya pun buatlah kerja-kerja secara awam ni. Udara lah. Ya, TUDM ya. TUDM. Udara. Tahun 2005 saya habis tu. Lepas tu belajarlah menjadi orang awam. Kemudian macam-macam yang saya buat tu. Rezekinya dulu ni saya tak berapa ambil peduli sangat tentang orang kata jenis-jenis rawatan-rawatan apa semua, tak ambil peduli. Cumanya bila my time saya pernah dulu jadi kena sakit orang kata kan, macam gout lah macam tu kan, saya kena lagu tu. Kemudian saya mencari solusi. Saya tak tahu yang benda tu tak ada solusi. Lepas tu saya cari-cari. Bila saya sembuh, barulah saya rasa berminat dengan benda ni. Dengan orang kata terapi ni. Jadi kita ambil tahu hanya sekadar berkongsi. Dalam berkongsi, alhamdulillah. Ni perkenalan betul macam ni saya berkenalan. Okay. Alhamdulillah. Upgrade pengalaman saya. Sampailah saya dapat skill macam mana nak handle isu drug. Dan jadi apa punca dia? Apa punca dia tu Pak Yus? Okey Pak Yus. Okey. Dia kata Pak Yus ada sakit, pasal tu sebagainya. Okey. Apa punca dia? Pak Yus kata okey, aku nak go for drug ni. Tak. Saya tak cari. Saya kata dia drug ni, macam mana nak rawat masalah drug, saya tak cari tuan. Sebenarnya saya tak cari. Okey. Tapi disebabkan perkongsian tadi, terlampau berkongsi itu, kita jumpa macam-macam isu kita boleh handle. Tiba-tiba ada orang maklum, abang, saya ni macam ni. Alhamdulillah sekarang saya macam ni, dia beritahu. Dia isu drug dia settle, isu ketum dia settle, isu ni dia settle. Jadi waktu tu dalam setahun dua tu saya masih mengkaji. Dia benda tu lebih kurang dalam 2012, 13 macam tu kan. Kita sampailah satu peringkat, saya pun online kan saya punya treatment ni. Okey, online kan treatment ni dekat sini 2015. Masa tu lah saya start rawat, bukan saya rawat, maksudnya saya sharing secara online ni. Sampai 2018 barulah saya start dengan sebab kita dah ada banyak kes kita handle kan. Barulah saya start dengan live, dengan video semua. Barulah start saya pernah juga pergi lapor dekat EDK sebelah Kajang apa kan, bagi tahu apa yang kita buat. Dan dia bagi tunjuk lah jika kita nak buka pusat apa semua. Tetapi disebabkan kita tidak ada keperluan untuk buat pusat, hanya sekadar online pun berjaya. Jadi kita tak perlu buat.
Kita tak perlu buat. Dan kita tak perlu jumpa pun dengan pesakit-pesakit apa semua family, tak perlu jumpa. Kita hanya bagi tahu cara je. Macam mana dia nak handle isu ni. Yes tuan. Dan sebab tu, waktu tu, masa first tu, saya sendiri pun tak tahu macam mana nak handle masalah secara online. Kemudian online tak nampak muka pun tak nampak. tak nampak. Nampak. Tak nampak. Saya pun tak minta gambar dia orang ke apa, tak minta. Hanya sekadar bagi tahu masalah. Masalah dia heroin, syabu, jenis apa, drug jenis apa. Kemudian berapa lama dia ambil? Bagi tahu jenis apa. Jenis apa? Sebab kita dah study dah. Kita dah study dah dulu. Dia ni macam mana, isu dia apa. Tapi apa yang penting tuan sekarang, untuk pemulihan sebenarnya bukanlah satu isu yang berat sangat. Pemulihan pada saya adalah sangat mudah. Cuma problem dia, keracunan minda masyarakat ni perlu dibetulkan terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Keracunan ni macam mana ni? Yalah kalau filem-filem buat filem-filem kalau buat cerita tentang orang terlibat dengan dadah, dia pun cerita tentang apa? Keburukan. Mereka yang terlibat, betul? Sedangkan kemudian sedangkan jenayah, sedangkan kita pernah dengar juga, saya pernah dengar orang kata jenayah dalam Malaysia ni 50% datang daripada masalah dadah. Persoalan dia sekarang, terbukti apa bukti yang mengatakan penagih dadah ni buat jenayah? Sebab macam mana orang yang sakit, yang tak larat bangun tidur, tiba-tiba buat jenayah yang sangat banyak ni? Sebab orang yang sakit drug, penyakit masalah drug ni, dia tak mampu buat banyak perkara. Otak dia pun tak betul. Kan? Cumanya bila secara rasional. secara rasional. Jadi kita ajak rakyat Malaysia ni fikir, kita fikir rasional. Benarkah mereka ni yang melakukan jenayah yang sangat banyak yang disebut tadi? Dan kemudian kita dah declare dah dia orang pesakit. Kenapa pesakit ni diberi hukuman? Macam orang kecil manis, darah tinggi. Kalau diberi hukuman, agak-agak boleh sihat tak? Tak boleh lah kalau kita menghukum dia. Sakit gout, kita bagi hukuman, bagi sebat apa semua. Jadi, kita tengok di sekat situ, itu di sudut perjalanan yang tu dah telah diwatakan macam tu undang-undang. Hak tu terserah pada undang-undang. Bukan kita nak petikai buat undang-undang, tapi nak bagi kita nak ajak masyarakat berfikir. Sebabnya, masyarakat fikir benda ni macam dia masalah jenayah sebab dia ada ruh jenayah kat situ. Maksudnya hukuman dia tadi terhadap pesakit-pesakit kan, denda dia seperti pada arah pertama pemikiran lah ni. Arah pertama pemikiran masyarakat sebelum dia pergi lebih jauh. Masyarakat yang tu dulu. Masyarakat dihidangkan seperti itu. Jadi kita apa yang DRT buat selama ni, kita cuci balik. Kita ajak masyarakat berfikir, renungkan semula. Kadang-kadang mak ayah sendiri pun, dia daripada anak dia yang dia kenal, tiba-tiba bila terlipat dadah, dia sendiri tak kenal anak dia. Contoh dia hantar anak dia pergi tahfiz, belajar bagus-bagus. Belajar bagus-bagus apa semua. Tapi bila terlibat dengan drug, dia pun semua takut. Seolah-olah dia tak kenal anak dia. Jadi masalah dia, kita tidak memberi, dia orang tidak dapat bantuan secara yang betul. Untuk jadi, apa cara bantuan yang betul tu Pak Yus? Okey, baik. Bila kita tengok, sebenarnya bila berlaku macam tu, apa yang berlaku adalah panik. Panik yang berlaku ni lah yang membuatkan keadaan menjadi kucar kacir. Bila terlibat dadah ni, habis masyarakat mulalah start menunding jari, menuduh. Nak buat apa lah ni kan? Nak buat apa, mak ayah pun sama juga. Mulalah mereka buat secara yang kita kata, secara apa yang dia orang nampak lah melalui yang dihidangkan, maksud saya tadi, dengan report, dengan apa. Sedangkan anggota-anggota yang ada pun banyak hal nak buat. Ni masalah kita. Okey, lepas tu kita bagi dia, kita menyerahkan masalah kita kepada negara. Sepatutnya kita berusaha untuk settlekan masalah kita sendiri. Jadi dia lebih tepatnya, andai katalah rawatan ni, treatment ni bagus macam mana pun, jika minda masyarakat tidak dibetulkan, rawatan ni seolah-olah tidak bermakna. Maksudnya, contoh, bila anak ni dah pulih,
Tapi dia keluar rumah, orang katanya, Hapi mana tadi? Hapi hang hisap lagi ya? Hak tu lah. Hapi mana hang hisap lagi ya? Jumpa kawan-kawan hang. Kalau duduk dalam bilik, hang buat apa dalam bilik? Kalau tak duduk bersembang dekat Tekanan yang diterima. Tekanan. Jikalah macam ni berlaku kepada pesakit, orang sihat pun boleh sakit tu. Jadi kita terima dengar lagu tu kita pening. kita pening. Pening tu. Nak jawab tak tahu. Saya pernah dulu ada ayah yang kita bagi treatment ni. Dia kata, anak saya ni dia, bila kita tanya dia tak mau nak abang. Tuan tanya apa? Saya tanya dia pergi mana? Dia tak abang. Saya tanya ayah dia. Saya tanya balik. Isteri tuan pernah tanya tak soalan yang sama? Pernah tanya. Tuan jawab tak? Saya tak jawab. Jadinya kalau anak tu pernah hisap dadah, tak jawab soalan, jadi salah lah. Tuan tak hisap dadah, tak salah lah. Soalan kita ni, dekat pesakit-pesakit ni, sengaja kita cari pasal sebenarnya. Kita sengaja, kita sengaja buat benda tu jadi pasal. Satu lagi, andai kata betul lah dia terlibat sekalipun, kita boleh buat apa? Betul? Apa yang kita boleh buat? Hanya cari gaduh ya. Itu first thing first lah, tentang masyarakat dan sebagainya kan. Ya. Itu kita tahu dengan kaedah yang dilakukan oleh JRT, oleh Pak Yus. Atau Pak Yus nak bagi tahu dekat kita punya masyarakat sedang tentang cara-cara pula kan. Macam mana nak handle masalah ni. Dia cara ni macam ni. Kalau tadi di sudut masyarakat tadi biasa ni saya bagi tahu ini apa yang skill yang saya buat adalah saya sediakan video-video mengajak masyarakat berfikir dulu sampai dia faham yang dia orang ni adalah pesakit. Kemudian kita bagi tahu dia boleh flashback balik siapa anak dia dulu sebelum dia terlibat dengan drug. Memang kebanyakannya daripada budak-budak yang cerdik pandai. Tuan-tuan setuju tak macam ni? Dia orang yang terlibat dadah kebanyakan daripada mereka yang belajar pandai, cerdik pandai, bukan budak-budak nakal. Budak-budak nakal Samsin mana isap dadah? Sebab apa? Bila tokan datang ajak isap dadah, dia mesti rimbuk ya. Hak jenis slow-slow ni aku tak mau. Sebab dia kencing sebab apa? Tak ada orang nak isap dadah. Tak ada orang. Saja-saja nak isap dadah. Ada tak saja duduk kawan-kawan, jom kita try syabu? Ada? Tak logik. Tak ada. Tak logik. Faham? Jadi, Dia nak kata kat sini macam ni lah. Target dari dulu lah. Target, Dia, kemudian hak ni pendedahan ni dulu sebelum nak pergi kepada rawatan tuan. Pendedahan ni. Dan apakah punca sebenarnya dadah ni sampai popular sangat di kalangan bangsa kita tuan? Pasal apa popular sangat? Tuan rasa? Pasal apa popular? Contohlah, kita meniaga nasi lemak. Kan? Kalau kita meniaga apa-apa, tak ada iklan agak-agak, boleh tak laku barang kita? Tak ada lah. Mana aku kalau ada pun sikit je lah. Itu bukan orang nampak. Kan? Macam mana dadah ni boleh laku tuan? Kalau tak ada iklan. Kalau tak ada, maksudnya anda kata orang tak tahu. Maknanya macam mana orang boleh tahu? Jadinya apa yang kita nampak, tuan umur apa sekarang? Tuan umur apa sekarang tuan? Saya 30. 30. Umur saya 46. Saya masa darjah 1, darjah 2 dulu dah nampak dah awas dadah. Awas dadah. Saya tak tahu dadah tu apa. Saya dah trigger. Benar apa dadah ni? Padahal kita tak ada kena-mengena pun dengan kita. Awak dia main habak. Tapi daripada abang awak. Daripada habak. Lepas tu dia sharing dekat sekolah-sekolah. Betul. Jadi budak sekolah darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6 masuk sekolah menengah. Jadi benda-benda ni siap tunjuk barang. Lepas tu kita bagi budak-budak lukis dalam pemikiran. Dulu lukis atas-atas. Kan? Lukis kata. Betul. Jadi benda. Say no to drugs. Ya, say no to drugs apa semua. Benda tu masuk dalam kepala otak dia. Melekat ni. Daripada tak tahu tadi siap lukis. Andai katalah bungkus nasi lemak kita meniaga setiap budak sekolah lukis. Lepas tu kita habaq nasi lemak tu tak sedap. Agak-agak laku dah nasi lemak tu. Tak laku apa? Pasal apa tak laku dah popular. Mesti orang nak try. Betul ke tak sedap? Okey. Faham. Maksudnya sebab dia lukis lah tadi kan? Jadi bila walaupun kita jadi haters, tetapi benda tu duduk tak duduk, kita pergi tanam dalam minda mereka cerita tentang setiap drug tadi. Jadi hak ni lah sebenarnya benda yang perlu kita betulkan.
Kita kena betulkan. Dan sebenarnya ramai je orang-orang tua-tua kita dulu-dulu pun pernah tegur benda ni. Tapi dia tak ada macam kita sekarang ni. Boleh bersuara lagu ni kan. Jadi poin-poin Pak Yus tengok dulu kan. Saya nak kata macam ni lah. Kurangkan iklan berkaitan dengan drugs ni. Kurangkan pendedahan kepada orang kecil. Okey, dia macam ni. Kita sendiri boleh fikir apa yang kita buat tu betul ke tak betul. Sebab apa? Kita ada ramai bijak pandai dalam Malaysia ni. Takkan tak perasan. Pengetua pun sekolah pun ada. Cikgu bukan orang biasa. Takkan tak tahu minda bawah para sedar ni macam mana. Jadi yang peliknya benda ni hanya berlaku pameran ni dekat sekolah-sekolah Melayu saja. Kalau tanya sekolah-sekolah, pergi tanya sekolah-sekolah lain. Hak yang bukan Melayu, agak-agak ada tak pameran ni? Maknanya, pendidikan yang macam ni, memang hanya ada kebanyakan dekat sekolah Melayu. Jadi jangan salahkan kenapa ramai Melayu yang terlibat dengan drug. Saya kena bela sebab benda ni. Ya? Kita relax setakat ni. Okey, baik. Kita dengar lagu dulu, kita sambung balik. Alright. Hangat ni, Pak Yus. Hangat. Itu hangat ni. Subhanallah. Baik. Macam mana mereka yang hebat dalam bidang masing-masing fungsikan kisah kejayaan mereka. Anda boleh dengarkan di 102.9 MHz dan di live Facebook Mulis FM. Setiap Sabtu 10.15 Tadi putus sebab lagu Jamal. Mulis FM. Potong. Bukan Borak Kosong. Terima kasih dengan kembali malam ni. Hashtag bukan Borak Kosong Sembang. Relax santai dengan Pak Yus, pengasas DRT Melayu. Pak Yus. Kembali di Kuala FM. Salam hello guys. Mana ni? Kita balik tentang penyalahgunaan dadah ni Pak Yus. Baik, baik. Pertama tadi Pak Yus kata pasal masyarakat. Sedangkan masyarakat dulu kan, macam mana mereka didedahkan dengan dadah sebenarnya sejak usia kecil di sekolah lagi. Kan? Betul. Persoalan yang telah diberikan oleh Pak Yus lah. Dan lalu kita boleh ikut apa yang Pak Yus buat. Okey, step yang seterusnya. Baik. Kita juga perlu belajar dengan pengalaman kita yang rasanya kita dah menjejah 40 tahun ambil tahu tentang drug ni dalam Malaysia ni. Secara ni lah. Kemudian, Allah SWT, sepanjang 40 tahun ni kita buat ni, kita tengok apakah hasil yang telah kita capai dalam menguruskan dia. Adakah dia terkawal ataupun semakin teruk? Dan bagaimanakah program pemulihan yang dah berlaku selama ni menghasilkan kejayaan, pencapaian. Sebab benda ni semua terima kasih kepada kerajaan sebab mengeluarkan belanja yang sangat-sangat tinggi untuk program pemulihan dadah dalam negara. Apa yang saya dipahamkan bila saya tengok dalam Allah saya hormat dalam Google saya jumpa dekat Malaysia kini. Okey, dalam 2018 macam tu ke bawah kita punya perbelanjaan untuk menangani isu untuk rawatan mencecah hingga lebih 1 bilion, maknanya 1,000 juta. Kita tengok kat sini kan. Namun kita tengok pencapaian apa yang kita boleh capai. Sebagai kita rakyat yang prihatin, kita sebagai rakyat yang ada perasaan rasa kasih cinta kepada negara kita, sepatutnya kita jangan membebankan terus pada kerajaan. Kita jangan terus membebankan kerajaan, kita salahkan kerajaan. Jadi kita tengok kerajaan dah lakukan, dah membelanjakan 1 bilion setiap tahun. Lebih. Bukan jumlah sikit tu, Pak Yus. Bukan jumlah 1,000 juta ni kalau bagi kat tentera agak-agak apa jenis pertahanan yang kita boleh buat dengan 1,000 juta. Macam-macam. Macam-macam. Kalau dengan pendidikan, apa pendidikan yang kita boleh bagi? Macam-macam. Tapi waktu tu tak silap saya, kita cuma ada lebih kurang dalam tahun 2019, 18, 17 macam tu, lebih kurang dalam 25,000 saja yang terdaftar pesakit-pesakit ni. Maknanya dekat situ dia ada menyatakan juga seorang yang dirawat di Serenti bernilai bernilai dekat Serenti bernilai RM38,530 seorang untuk setahun. Seorang. Dekat penjara pula lebih kurang dalam 20,600 something macam tu. Okey, kalau boleh tengok dekat Google, dia boleh tengok kat situ. So kita tengok yang saya faham, yang kita faham lah ni, kita tengok
lebih kurang dalam 6,000 orang ni pesakit dirawat di pusat-pusat pemulihan seluruh Malaysia, betul? Lebih kurang macam tu. Ini yang saya faham lah. Jika silap saya minta maaf kan. Boleh betulkan nanti. Kemudian ialah 6,000 orang kat penjara dah banyak mana. Jadi so memang sangat ramai lah yang diuruskan. Maknanya government dah buat sesuatu. Namun di sini selama 40 tahun ni tuan, andai kita buat kek ataupun masak-masak, jika tak jadi agak-agak kita nak buat teknik yang sama ke ataupun kita adjust? Tak mesti kita adjust. Sebab tak jadi kan. Tambah perisa ke, kurang perisa ke kan. Kita adjust bagi cantik. Untuk jadi. Sebab kita dah keluar banyak. Kita dah keluar modal apa semua. Setahun. Lepas tu, jadinya kita tengok teknik skill rawatan yang sedia ada ni seolah-olah perubahan dia tu macam tak ada perubahan. Maknanya jika kita lakukan kaedah yang sama, hasil takkan jadi berbeza. Faham? Ni nak sampai dekat di hati ni, pemikiran dan minda di hati ni, kita kena cerita macam ni. Minda dulu. Okey. Hasil takkan berbeza. Jadi sampai bila? Kita hanya sekadar, sampai bila kita buat, contoh dia kita buat, kita ambil dia orang, lepas macam tu kita hanya bagi tahu pesakit tak nak berubah. Sedangkan kita tengok siapa yang sebenarnya tak nak berubah. Adakah pesakit ataupun teknik yang kita guna tu tidak berubah. Jadi normallah kita buat secara berbeza. So kita guna online dan kita guna teknik yang berbeza. Alhamdulillah kita membuahkan hasil dan kita tonjolkan hasil-hasil tu. Dekat YouTube di RT Melayu, dekat Facebook kita buat live macam tu. Kan? Jadi orang boleh tengok dan pilih. Sebab saya duduk di base, saya berniaga. Bila saya berniaga, orang pilih saya bukan sebab authority saya, tetapi sebab bukti. Bukti yang kita dah tunjuk. Proof, kita tunjuk proof. Sebab kita is nothing. Kita tak ada apa-apa. Hanya sekadar lakukan sebab orang yang ambil treatment dengan kita ni bukan percuma. Okey tuan, baik. Allah mesti selamat. Okey, baik. Kemudian ya, bila kita tengok kat situ, sepatutnya lah kita ubah teknik kita. Sedikit demi sedikit, insya-Allah kita jumpa. Jadi, tadi di sudut minda masyarakat, lepas tu di sudut undang-undang yang sedia ada. Kemudian dan sekarang ni bagaimana benda tu ditanam dalam minda budak-budak sampailah dewasa. Dan sekarang ni teknik rawatan tu sendiri dia tidak berubah. Nampak seperti bukan kata tak berubah, seperti biasa macam tu juga. Jadi tak mungkin kita guna teknik yang sama hasil dia berbeza. Sebab tu kita ada buat lagu Serang dan Menang tu untuk menjawab isu ni. Okey. Kemudian Allah masih hormat. Bila kita tengok macam ni, kita tengok balik, kita renung balik. Masalah pesakit ni masalah apa? Masalah dia bila ambil dadah ni apa jadi dengan orang tu tuan? Biasanya gangguan otak, betul? Maknanya kewarasan mereka dah hilang. Boleh tak orang yang sakit tak waras ni, kita duk sakit hati, duk kecil hati. Orang gila duk tepi-tepi jalan-jalan tu, kita duk sakit hati. Dia boleh tak? Dia dah seluar ke apa? Tak boleh nak kata apa. Dia pun tak hati. Benda ni juga berlaku kepada pesakit-pesakit ni. Okay. Dia macam tu. Kadang-kadang dia ada seorang-seorang tu ada 3-4 karakter. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Hari ni dia boleh maki-maki, esok saya dia boleh minta duit elok, macam tak nak jadi apa. Jadi dia ni tak normal. Kalaulah mak bapak duk ambil hati ataupun isteri duk ambil hati dekat mereka yang macam ni, jenuh makan hati. Tapi kalau kita tak ambil hati sangat, macam orang gila kita tengok, kita dia tu dia aku tu, so dia ambil hati, ambil dia, nanti dia okey tu. Maknanya kita tak create panik. Panik ni yang kita tak mahu ni. Walaupun tak ada rawatan, walaupun tidak ada sebarang rawatan, jika kita memahami situasi tu, dia panik tu tak berlaku. Okey tuan. Kemudian dia, apa yang berlaku pula, ni pengalaman, saya berdasarkan pengalaman. Rupa-rupanya, dia orang ni bila tak dapat, contoh dia syabu, dia tak dapat. Ini di antara kita tak kata benda ni sama sebab manusia ni berbeza-beza. Antara dia, andai kita dia orang tak dapat drug ni, jenis contoh dia syabu, dia boleh jadi sawan.
sawan Dia boleh sawan sampai berbuih-buih mulut, boleh keluar sawan dan boleh jadi stroke, lumpuh sebelah badan. Dan saya pernah ada di antara peserta saya yang daripada Kota Kinabalu, isu dia yang macam tu, rezekinya berjaya diselamatkan. Ini cerita dia orang, dia kurung adik dia dalam bilik dengan mak dia, kurung tak bagi ambil dadah, dia pun berjaya buat macam tu. Dan adik dia ni sampai keluar buih itu baru panggil ambulans bawa pergi hospital dan doktor mengesahkan dia sawan 10 kali dan lumpuh sebelah badan. Dia punya kesan tu. Ya. Ni ya. Sebab tu kita tengok, kita kata kita ni dipahamkan orang ambil dadah ni seolah-olah orang yang suka berkhayal, lalu apa semua. Hakikat sebenarnya mereka sedang melalui kesakitan yang kita tak pernah bincangkan. Kesakitan jenis apa yang kita bincang? Apa yang berlaku kat mereka? Sampai otak mereka jadi wayar putih itu pasal mereka. Maknanya dia dapat pun ada isu, dia tak dapat lagi ada isu. Itulah di antara sebab tong gas kat rumah boleh hilang. Ni ada cerita kat saya, jantung macam nak berhenti. Tak dapat barang tu, jantung macam nak berhenti. Cepat-cepat start enjin kereta, pom tong gas dalam kereta. Pi hantar tong gas. Kereta mak dia lah hantar jual tong gas, dapat barang lega. Betul. Itu hak yang berbentuk heroin. Tak payah cerita hak lain lah, ketum musuh lah, cuma ketum ni boleh dapat kan. Nak kira ketum lagi teruk daripada drug lagi. Okey. Baik. Okey. Satu lagi Pak. Baik. Kita ada lagi dalam 2 minit lagi Pak. Boleh. Tinggal sikit. Okey. Oh, kita ada 2 minit lagi Oh ya. Ada 2 minit lagi Okey. Okey, baik. Jadinya bila kita faham situasi pesakit tadi, jadi kita tak ada lah torture dia, attack dia, kita buat bagi dia drop. Maknanya jika kita tahu dia ada masalah macam tu, kita kena bantu dia, bimbing dia, tanya dia what issue, apa yang boleh kita ni. Kalau kita sekadar halang, kita pun tak mampu nak halang. Dengan nak mati ni tak boleh nak halang. Dia kena cari kaedah. Jadinya benda ni duduk dalam dia nak keluar, dia kena keluarkan benda tu. Contoh dia ubat-ubat macam kita duk makan ni, sebiji nak keluar daripada badan ambil masa lebih 5 tahun macam tu kan. Jadi drug ni pure punya drug, maknanya dia kena singkirkan dengan teknik apa? Kebalik kepada sunnah balik kepada sumber alam semula. Jadinya itulah yang kita gunakan, teknik-teknik skill untuk singkirkan drug tadi. Alah, kita makan ubat terlajak pun makan air nyok, betul tuan? Betul. Maknanya benda-benda ni kita faham, kita duk buat hari-hari dan kita cerita turun-temurun, nak buang drug dalam badan, kita kena balik kepada sunnah. Maknanya kalau dekat rumah tu, balik pada asal. Kalau rumah tu ada nira lah. Ada buah, makanlah buah. Ada apa-apa benda yang secara natural, guna benda-benda tu. Jadi jangan kita guna secara sikit je lah. Antara keadaan-keadaannya yang boleh dikongsikan oleh Pak Yus. Jadi saya lebih lagi boleh terus berhubung dengan Pak Yus. Pak Yus bukan ada nombor telefon yang boleh dikongsikan ataupun media sosial boleh dikongsikan untuk pendengar kita Pak Yus. Sebab kita kesulitan masa. Baik tuan, boleh tuan. Okey, boleh tengok YouTube saya DRT Melayu dan juga Facebook DRT Melayu. Boleh tengok maklumat kat situ dan juga nombor telefon saya, WhatsApp. Jangan call, saya takkan jawab. WhatsApp saja. Takkan jawab. Sebab saya sahaja akan call orang. Orang tak di call saya. Okey. Okey. Nombor saya 016-658-8038. Saya ulang balik 016-658-8038. Dalam nombor telefon saya pun ada 19,000 nombor lebih. Jadi you tak boleh call. Saya je boleh call. Cantik. Baik, apa pun terima kasih Pak Yus. Dalam masa yang ada banyak benda yang manfaat yang tak sempat kita kongsikan dengan kesulitan masa. Itulah yang kita berlawan dengan masa. Tapi apapun, pendengar kita dapat ambil sikit manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Pak Yus. Tak dalam lebih lanjut, boleh pergi ke media sosial YouTube Pak Yus. Betul-betul bersama dengan Pak Yus, kat Facebook Pak Yus juga kan. Tak tahu apa lagi boleh WhatsApp Pak Yus ke sana? Ya, boleh WhatsApp. Sekarang pun saya tengah live dekat Facebook saya. Lah ni tengah live dekat DRT Melayu. Alright. Baik, apapun kalau nak dengar cerita lanjut boleh sambung di Facebook Pak Yus. Okey, boleh tuan. Terima kasih tuan atas kerana menjemput. Baik. Terima kasih baik tuan. Terima kasih Pak Yus. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lah. Ya, baik tuan. Kita boleh sembang lagi kan. Baik tuan. Masa kedua pula cerita tentang pemulihan rawatan dadah ni lah Baik, insyaAllah boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yus. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya lah. Ya, selamat Hari Raya semua. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Yus, penyiasat DRT Melayu. Kerana
Dia kau dibenci kerana dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Okey. Itu adalah platform orang. Memanglah macam tu. Setengah jam pun dah sangat-sangat besar. dicaci Kita ruangkan peluang. Sebenarnya apa yang Pak Yus buat tu sebenarnya tidak penting. bukan Apa yang Pak Yus buat tu memanglah penting. Tapi yang lebih penting adalah membuka minda masyarakat. dianggap jenayah Ada Pak Yus bagi tahu Pak Yus ada produk? Ada? Tak ada. Ada Pak Yus bagi tahu macam mana Pak Yus buat treatment? Tak cerita. Pak Yus menega apa tak cerita buat apa semua? Tak, sebenarnya ada benda lebih penting daripada tu. watak kau Macam mana Pak Yus buat apa semua? dengan Yang tu satu perkara yang tidak perlu kita terkejar-kejar. Sebab benda tu memang ada. tak terhingga Tetapi kebenaran untuk kita sampaikan kepada masyarakat itu sangat penting. pada Untuk mendapatkan keharmonian, mata mendapatkan ketenangan. Sebab hari ni, family, mak ayah terutamanya isteri, sangat-sangat bingung, tertekan dengan apa yang berlaku kepada anak mereka. dia Mereka tidak faham apakah tiada yang perlu mereka buat. Kesakitan minda bukan hanya berlaku kepada pesakit, tetapi penyakit minda yang sebenar berlaku kepada ahli keluarga mereka sendiri.